Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar untuk semua yang sedang tengah live ni? Okey, seperti mana yang dijanjikan untuk malam ni saya ada jemputan. Kita nak cerita pasal copywriting storytelling. Macam mana dengan storytelling kita boleh buat copy untuk orang membeli produk kita. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang tengah live ni boleh like, boleh share juga. Okey, ada orang dah. Tuan Akmal Ibrahim. Wassalam Tuan Firdaus. Okey. Okey, tapi sebelum tu saya nak jemput jugalah. Sekejap, saya nak panggil orang dulu. Saya nak hantar manager saya. Sekejap tuan-tuan. Sebelum tu siapa yang ada dekat dalam live ni boleh share dulu. Allah, insya-Allah. Sebab kita punya jemputan ni bukan calon-calon orang juga. Okey. Okay, sebelum tu, sebelum saya lupa, kita mulakan kita punya majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sebelum tu siapa yang ada dekat? Okey. Sekejap tuan-tuan. Okey. Next. Okey. Okey, ramai hari ni. Wan Infiru. Waalaikumsalam tuan. Okey, Tuan Hilmi. Assalam. Okey. Okey. Kita pun memuasa malam ni sebabnya kita punya tajuk best juga. Sebab jemputan saya ni bukan calon orang jugalah. Sebab dia pun dalam bidang penulisan copywriting. Kalau kita tengok iklan dia selalu lalu. Ni lah dia. Saya jemput kan. Jauh ni daripada Perak. Orang Ayub kita kan. Okey, saya jemput dipersilakan saya jemput. Kita punya jemputan hari ni Tuan Izan Syafi'i. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria hari ni. Apa dia? Ceria hari ni. Sentiasa ceria. Hari-hari ceria. Ini lupa dia. Macam mana Perak ni? Perak, alhamdulillah. Dia macam nak hujan tapi tak hujan. Tapi mendung lah, mendung. Alhamdulillah. Okey, terima kasih juga. First kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Izan. Sebab ini saya try jemput je ni. Tapi alhamdulillah. Jemput je. Alhamdulillah terima jemputan saya lah. Okey, pada tuan-tuan dan puan-puan yang siapa yang tengah live ni, kalau rasa ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Sebabnya kita ni lebih macam nak santai. Kita punya konsep macam ada soalan kita terus jawab lah. Betul. Okay. Dia cakap kat situ, ingat Ustaz Biliu tadi. Tak apa, nanti insyaAllah saya jemput. Saya jemput Ustaz Biliu lah. Boleh. Okey, berbalik kepada kita punya soalan, kita punya tajuk hari ni, Tuan Izan. Ya, saya. Kita nak cerita pasal storytelling. Macam orang cakap, kita tengok ramai peniaga-peniaga. Saya rasa yang tengok dalam kelas ni memang ramai peniaga juga. Macam ni, macam Tuan Hilmi ni. Okay, salam dekat Tuan Izan, guru saya dan sahabat saya. Dia sahabat saya juga ni, masya-Allah. Saya rasa ramai yang dalam ni dia antara peniaga dan juga ada antara kita yang antara penulis lah. Tapi untuk topik kita malam ni saya nak ceritakan mungkin ramai di antara kita ni ataupun peniaga-peniaga yang banyak sangat menjual hard sell. Tak tahulah dalam tempoh waktu kita sekarang COVID apa semua ni banyak orang cerita hard sell sangat. Tapi sebenarnya kalau kita terlampau hard sell sangat tak bagus kan? Betul tu Izan. Sebab saya pegang kata-kata macam satu pepatah dia cakap fact tell, story sell. Mungkin soalan pertama saya kepada Tuan Izan. Boleh. Okay. Soal dia, tak ada masalah. Kenapa kita tak boleh terlampau hard sell dalam menjual ni? Tapi kita hard sell juga. Mungkin boleh ceritakan.
Boleh insya-Allah. Jadi yang pertama kali saya Tuan Izan lah. Kepada semua yang dah kenal saya, alhamdulillah. Bagi yang tak kenal, mula-mulalah kenal kan. Jadi terima kasih juga kat abang kita ni. Cikgu kita ni copywriting kan. Copywriter jalanan ni. Jadi bila dia PM saya terus layan je. Saya tak ada apa benda dia kata nak buat apa? Nak buat live lah. Live. Saya kata okey je, jalan terus kan. Jadi berbalik pada soalan ni, sebenarnya hard sell ni tak ada dosa sebenarnya. Cerita dia. Sebenarnya tak berdosa. Nak guna pun boleh, tak guna pun tak apa. Dia tak ada dosa kan. Cuma yang kita nampak bila dia menggunakan hard sell ni maksudnya dia jualan terus kan. Ramai orang nak kena faham, hard sell ni dia kelompok dia jual terus. Seperti mana kita tengok dekat luar sana, bila kita jumpa satu orang menjual pada seseorang ataupun jual pada kita terus direct, kita jadi macam culture shock sekejap. Ini datang terus jual kan. Itu juga kalau kita buat hard sell, bila terlampau hard sell berlaku dengan apa? Dengan tak tersusunnya, ada juga sebelum saya sentuh lebih dalam, ada juga yang cakap, saya ada ajak mengajar juga hard sell terpimpin. Ada juga. Ada. Macam cerita Piramli kan? Ada terpimpin. Okey. Maksudnya bagi hard sell yang tidak ada knowledge tentang macam mana nak mainkan emosi, ini memberatkan dia punya brand. Sebab saya baca satu kajian yang mana datang daripada NPR, National Publication, satu lagi nama dia penuh saya tak ingat lah. Tapi singkatan nama dia adalah NPR, sebuah college yang buat kajian bagaimana orang menerima bila mana dia menulis atau bercakap untuk dalam bidang jualan. Dia kata apabila seseorang itu menggunakan hard sell, jumpa-jumpa macam kita pernah dengar kan, kawan-kawan kita cerita, kalau jumpa orang insurans ni tak cerita lain. Dia akan tanya, kamu ada insurans ke? Terus lari. Kan? Jadi apa? Insurans. Kalau macam jual penapi air pun lebih kurang sama je. Ya, betul. Tapi kita kena ingat, ada orang yang talent dia hard sell terpimpin tu, masuk hard sell terpimpin ni, dia ada masukkan elemen-elemen yang lebih kepada story. Dia ada dia punya hard sell story juga. Cuma conclusion yang untuk jawapan ni, soalan ni kan, soalan ni nak bagi jawapan dia, bila dia terlampau buat hard sell, terlampau. Pertama, dia telah merosakkan dia punya rasa ingin tahu yang lebih jelas, rasa orang nak tahu lebih lanjut tu macam tak apalah, aku dah tahu dah berapa harga, berapa ni, tak ada. Rasa ingin tahu tu tak ada. Curious tak ada. Mana panggil apa? Orang kata pertanyaan ataupun tertanya-tanya tu tak ada. Itu curiosity. Dia macam apa nak panggil orang nak rasa nak tahu lagi tu tak ada. Emosi tu langsung tak ada. Yang kedua pula, untuk jangka masa panjang dia tak membantu pun branding. Bila orang tu nak membangunkan branding, dia tak membantu pun. Sebab apa? Hard sell ni dia punya konsep ialah sehala. Dia tidak ada dua hala. Yang saya belajar ada satu hala saja. Jadi kalau terlampau menggunakan hard sell, dua komponen utama ini akan merosakkan dua lagi aktiviti. Satu, credibility, yang kedua, kepercayaan. Itulah rupa dia, jawapan dia. Boleh ya? Boleh, insyaAllah. Apa, kita santai-santai je malam ni. Okay. Ada orang soalan dia tanya ni. Ada soalan. Tak apa, kita tengok satu-satu dulu. Boleh. Dia menjawab oleh soalan tu, boleh ya? InsyaAllah. Kita tengok sekejap komen. Okay. Kalau ada yang sedang tengok live ni, kalau ada soalan boleh tanya terus. Nanti insyaAllah saya ataupun Tuan Izan boleh jawab jugalah. Ini ada orang kata saya pernah join kelas Telegram Tuan Izan dulu. Kelas Telegram storytelling saya, yang modul yang saya buat dalam kelas tu, yang telah diimplement selama, ni tahun yang ke-6, tahun ke-5 lah kita implement buat kelas Telegram. Kenapa saya tak bubarkan kelas ni? Sebab masih ada lagi orang nakkan touch ataupun orang nakkan face dua hala punya conversation. Sebab tu saya masih lahirkan kelas Telegram ni. Sampai sekarang masih ada. Okay, bagus juga sebab Telegram saya rasa orang lagi boleh bertanya dua hala. Betul. Lagi pun mungkin dia boleh relax sikit. Tak terlampau duduk. Mungkin dari rumah pun boleh. Tak ada masalah. Itu ceritanya. Ini ada seorang lagi ni, siapa ni? Okey.
Puan Vidya Yusof. Assalamualaikum. Ini orang lama kenal saya ni. Orang lama Puan Vidya ni saya kenal dia pada saya baru nak membangunkan bisnes saya ke online ni. Saya start kenal dia, kira orang-orang kira awal link lah. Kalau orang panggil awal link lah. Tapi dia orang-orang yang baru, orang-orang yang dah lama kenal saya, senior. Pioneer, bukan senior lah. Lihat dah dengar perkongsian malam ni, Masya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kelas storytelling Palu. Ni orang dah masuk banyak kali. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan kedua agak. Okey, siapa yang tengah live ni rasa kalau nak kita nak share ilmu banyak sikit boleh tolong share kot. Kita tak ada minta lebih lah. Kita bagi malam ni kita nak bagi ilmu pada orang ramai supaya lagi tahu lagi pasal bukan memang ramai yang buat storytelling. Tuan Aizan, saya nak cerita sikit kot, boleh ke? Boleh. Storytelling mencerita. Bercerita juga sebenarnya. Okey, macam let's say siapa yang tak kenal lagi saya Firdaus lah. Asalnya kooperatif jalanan ni sebenarnya page untuk servis. Asal cerita dia. Tapi bila dah buat servis tu dah ramai, saya nampak sebenarnya ramai lagi yang tak boleh menulis dengan baik lah. Jadi saya nampak ada peluang itu dah kena kedepankan muka sendiri lah juga. Itu saya gunakan platform ni dan jemput orang untuk collaborate macam sekarang saya buat dengan Tuan Izan lah. Okey. Musim PKP banyak orang yang mula belajar kan? Ramai, sangat ramai. Okey, untuk pengetahuan Tuan Izan kat saya ada buat kelas juga waktu PKP tu. Kalau tengok macam kat bawah tu dia ada kelas rahsia penulis. Macam mana dengan penulisan ni kita boleh buat duit. Saya dah ajar bab situ lah sikit. Ini bukan promo, nak cerita je. Kami musim PKP Tori, pendaftaran kelas Telegram mencecah hingga 4,000 orang. 4,000 orang? Musim PKP. Masya Allah, ramainya. Ramai sebab orang mau nak baca sebenarnya. Betul. Soalan ni daripada Tuan Helmi. Okey, tak apa, kita pergi kepada soalan kita punya penonton dulu. Okey, so dulu. Apa link kelas Telegram nak join juga? Nanti kita bagi insya-Allah. InsyaAllah boleh. Kalau ada tuan boleh tanya terus. Okey, boleh bagi tu Tuan Izan. Ada. Link dia saya tak standby lah pula malam ni kan. Tak apa. Mungkin di akhir nanti kita boleh ada link tu. Boleh. Okey. Ni Tuan Helmi. Ya, saya. Bagi contoh storytelling untuk menjual produk dalaman wanita. Ini level lain. Boleh tu dalam soalan yang ditanya ni sebenarnya isu tentang storytelling untuk produk dalaman wanita ni sebenarnya tak ada lain tak bukan dia satu benda yang kita boleh guna secara tidak secara untuk orang kata untuk FB ad tak lepas lah. Kalau untuk FB ad kan dia takkan lepas, dia kena guna strategi yang lain. Tapi kalau secara wall personal semua insya-Allah boleh lepas, tak ada masalah. Cuma penggunaan untuk produk-produk dalaman wanita ni kita kena touch dia berkaitan dengan ulasan tentang produk tu daripada kelebihan yang ada pada produk tu sendiri dan dibawa kepada masalah setiap produk tu selesaikan. Jadi itu paling penting. Contoh yang paling mudah yang kita nak tengok bila mana contoh ni kita buat pencuci wanita. Kan? So ramai kita tengok bila mereka buat iklan, kalau mereka nak buat storytelling, kadang-kadang mereka membabitkan isu tentang sis, kan, masalah-masalah sis, kan. Dan saya pernah juga membantu orang tentang kisah pasal produk dalaman wanita ni. Itu company yang bernama Hai. Belakang dia ada O kan. Hai O kan. Okey, strategi dia sangat simple. Kalau untuk contoh produk dalaman wanita ni, pertama dia kena cari dia punya key point yang paling kuat sekali. Macam dulu saya bantu untuk tim Hai-O. Ni tim Hai-O, saya pernah membantu mereka, tim mereka, yang mana saya katakan mereka tekankan satu jalan je. So apa dia buat? Dia orang cari jalan iaitu mencari point yang paling besar sekali, masalah sis. Dalam wanita masalah sis. So dengan tuala wanita mereka boleh selesai masalah sis. So satu keajaiban lah. So kita minta dia buat story, point utama dia daripada masalah dia berlaku bila. Sebab point utama yang kita nak dedahkan adalah kalau kita dapat gunakan
3S. Ni 3S. Kenapa kita gunakan 3S? Bagaimana dia sebelum dia bermasalah, contohnya dia ada masalah cyst. Sebelum dia bermasalah cyst tu macam mana, semasa dia menggunakan produk tu macam mana, selepas menggunakan produk tu apa jadi. So kalau dia bawa ketiga-tiga elemen ni dalam storytelling, insya-Allah. Dan keputusan yang menarik yang saya telah bantulah untuk usahawan-usahawan yang kita bantu, terutamanya yang tadi saya highlightkan HIO tu kan, dia bagi tahu dengan saya, Tuan Izan, memang kita jual senang sangat. Sebab apa? Orang faham tentang apa yang saya tulis tu. Sebab apa dia gunakan 3S tadi tu, sebelum, semasa, selepas. Ini untuk produk dalam wanita. Saya rasa ni menjawab soalan lah Tuan Helmi punya kan. Boleh. Hana Ismail. Allah. Tuan, yang Tuan Helmi ni boleh saya tambah sikit? Boleh. Lalang tu. Terus jangan bagi cara. Okey, ni mungkin berbeza sikit dengan ni. Cuma saya nak tambah tips sikit kot. Kalau macam saya kalau ikut antara pengalaman saya buat copywriting, saya pernah buat copywriting untuk produk ibu mengandung. Okey. Ibu mengandung. Tapi masalahnya kita tak mengandung. Mengandung tapi tak beranak-anak. Tapi itu masalah dia. Kita tak berada dalam situasi tu. Jadi apa teknik yang boleh digunakan? Contohnya apa, kita boleh buat research. Kita boleh tengok pada blog-blog yang orang mengandung tulis lah. Daripada situ kita boleh baca dia punya gaya bahasa, dia orang punya gaya permasalahan daripada situ lah. Itu satu. Satu lagi kita boleh tengok daripada grup. Kadang-kadang ada grup ibu mengandung ni, dia cerita masalah dia. Dia orang share dia punya masalah tu. Daripada situ kita boleh korek. Walaupun kita lelaki tapi dalam tu dia jadi alter ego kita lah. Okay. Dan yang ketiga mungkin kita boleh tengok page-page pesaing lah. Macam mana dia punya tu. Sebab satu rahsia kalau kita menulis copywriting ni, dia kena ada macam bercakap. Betul Tuan Izan? Betul. Dia kena bercakap. Jadi kita tak boleh guna bahasa kita orang lelaki. Kita kena guna bahasa dia orang. Dan antara tips yang boleh saya share, mungkin boleh tengok pada blog-blog macam mana dia orang menulis, tengok ke grup ataupun tengok pada page-page pesaing. Itu secara ringkas lah tips yang saya boleh bagi malam ni. Boleh Tuan Hilmi? InsyaAllah. Terima kasih lah tu. Sama-sama. Okey, ni Tuan Hana, Puan Hana Ismail. Puan, lagi sikit storytelling untuk perfume. Allah, panjang lah nak kena huraikan dia punya kan. Allah Akbar. Ini ni. Cuma kalau tanya dengan saya, kalau untuk produk-produk yang berasaskan wangian, sebab wangian ni dia satu benda yang senang untuk lontar dia orang punya emosi. So apa yang dia perlu buat adalah sangat simple, dia ekspresikan diri dia sendiri. Dia tak perlu bagi tahu dia punya perfume, cuma dia bagi tahu diri dia. Hari ni aku spray, contoh hari ni aku spray, bila aku spray kat tengkuk, aku rasa macam bau dia macam seronok sangat. Tapi bila aku spray dekat tangan aku, dia ada rasa lain lagi. Tapi bila orang cakap, bila kita spray sesuatu perkara yang wangi ni letak pada kita punya nadi, dia akan jadi bau dia berlainan. Dan kalau perfume tu bagus, apabila dia letak dekat urat-urat ni, dia akan jadi lebih kembangkan bau tu. Itu point dia, nampak tak? So maksudnya dia bukan pergi ke arah produk tu sendiri, pergi touch produk tu, tapi touch dia punya elemen yang mana biasanya kita panggil apa? Value kepada orang yang memakainya. Itu yang kena nampak. Okay. User experience. Okay. Kita tengok sekali ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Puan Hana, sebelum bermasalah, semasa gunakan produk, selepas gunakan produk. Ya, betul. Yang saya bagi 3S ni, dia merangkumi macam Tuan cakap tadi. Kalau kita check dekat kompetitor, kalau kita check dekat bahagian group post, kita check dalam group-group memang orang yang sakit macam tu kan. Saya masuk group cancer. Saya suka masuk group cancer sebab saya nak tahu emosi yang mereka lontarkan bila mereka kena cancer. So nak cerita balik semula, bila kita guna 3S ni, keutamaan dia banyak. Blogger-blogger guna 3S. Kalau tengok betul-betul, laporan polis pun sebenarnya 3S. Polis. Semua yang mengatakan dia, laporan polis ni, dia tidak ada ni tau. Dia tidak ada perenggan. Dan huruf dia semua huruf besar. Ini laporan polis. Dia guna 3S. Boleh nampak kat situ?
Betul. Ya, kalau tengok orang kan, kita pergi orang polis, okey dia tanya, sebelum macam mana? Lepas tu dia kata, masa tu macam mana? So dia cerita, kita pun cerita lah. Sebelum, semasa, lepas kejadian tu apa jadi? Saya datang sini nak buat report apa semua kan. Jadi, kalau tanyakan saya, punca utama 3S ni sangat besar dan luas. Boleh guna selalu. Dan dia memang tak tepu. Boleh nampak Abang Firdaus? Okey Boleh. InsyaAllah. Okay. Kita tengok lagi ya. Ada banyak pula komen. Jalan. Ada soalan. Tuan guru berdua ni. Okay, Trim Dizandra Padu. Kita just go tengok pada komen-komen lah. Ekspresi diri sendiri. Contoh aku spray kat tekuk feel lain. Ni ditulis balik ni. Bagus. Spray kat tangan, di tangan semerbak baunya. Okay, Puan Hana Ismail, terima kasih. Kita tak tahu dia punya point kekuatan produk dia. Kalau kita tak tahu dia punya kekuatan produk dia, kita boleh elaborate lagi lah. Lebih lagi kita boleh gunakan. Okay, Tuan Hilmi 3S. Orang buat support ni. Tuan Hilmi ni, Masya Allah. Okay, sebelum bermasalah semasa. Okay, ditulis balik lah. Apa yang kita bincang kan lah. Okay. Okay. Ni ada kemarin terbaik sharing Sifu berdua. Okay, Alhamdulillah. Mantap. Okay. Kita terima kan, Firdaus kan? Boleh, ada masalah pun. Itu penting tu. Okay, kita pergi kepada soalan saya yang kedua lah. Mungkin cakap kenapa storytelling sebenarnya kalau kita buat dalam post ke apa ke, sebenarnya berapa kali kita nak ni, adakah banyak semua storytelling ataupun kena selang-selikan dengan art sell pun, atau macam mana Tuan Izan? Pada kenapa storytelling? Ini key point yang saya pernah tulis dekat artikel Harian Metro. Dulu pada tahun 2014, 2015, 2016 saya salah seorang kolumnis untuk Harian Metro untuk menulis. Menulis dekat Harian Metro. Saya pernah tulis kenapa menggunakan cerita. Cerita ni sebenarnya yang pertama sekali, dia paling cepat diingati. Dia paling cepat diingati sebab orang yang bercerita ni dia ada satu pembawakan emosi. Dia bukan satu lah, dia banyak elemen-elemen emosi tu. Sedih, gembira, terharu, macam-macam elemen yang ada dalam story tu, dalam cerita tu, dia cepat hadam dengan otak. Sebab tu bila kita tengok cerita, walaupun cerita rekaan dalam TV, dah tulis awal-awal lah cerita, Hindustan punya cerita, terutamanya saya sendirilah. Hindustan ke Korea ke apa semua kan. Dia tulis siap-siap dah, cerita ini adalah rekaan semata-mata. Rekaan semata-mata. Tapi kita tak tengok kan. Rating jual dia sangat tinggi. Jadi kenapa storytelling? Sebenarnya yang pertama sekali, cerita ni dia bawakan emosi yang lengkap. So satu utama dia adalah cerita yang lengkap, dia bawa emosi yang lengkap. Pada setiap orang dia ada banyak emosi. Saya belajar NLP. Dia katakan untuk marah saja ada 99 jenis marah. Untuk gembira dia ada 200 lebih jenis gembira. Kau tengok. Ni NLP lah, Neuro Linguistic Model konsep kan. Tapi untuk keseluruhan benda ini dalam storytelling pasti ada. Cerita ni dia bawa semua emosi ni. So conclusion yang paling penting, kenapa storytelling juga yang kita kena bawa, dia meningkatkan orang punya kepercayaan kepada penulis. Sebab tu kalau orang tiru ambil copywriting kita, orang ambil dan orang sebarkan, percaya cakap saya, lama kelamaan orang ni akan tahu tau. Orang ni tahu, ni rentak kerja, orang rentak menulis ni bukan dia ni orang lain ni. Nampak tak? Dia ada pattern lah. So, cerita ni dia ada pattern dia. Setiap orang bercerita berlainan. Saya tulis cerita lain. Betul. Tulis cerita lain. Betul. Cik Puan Hana tadi tulis cerita dia akan jadi lain. Saya pernah buat kelas untuk satu seminar yang besar kita pernah buat. Dalam dia ada lebih kurang dekat 1,000 lebih. Kan? Kita suruh dia tulis satu story, satu produk saja. Tapi ada 200 dalam dewan tu boleh cerita lain-lain. Boleh cerita lain-lain. So maksudnya dekat sini, apabila kita menggunakan story ataupun kita menggunakan cerita, sebenarnya dia membangunkan tadi dua perkara yang paling besar. Yang tadi kita buang dekat mana kat art selling tadi. Pertama tentang credibility, yang kedua dia membangunkan kepercayaan. Sangat tinggi. Dua benda dia. Boleh insya-Allah boleh nampak situ soalannya. InsyaAllah.
Oh banyak pula komen ni. Okay. Kita baca komen boleh tak? Boleh, no problem. Okay, ini daripada Tuan Amirul Faiz Mansur. Macam mana nak rekrut ejen? Boleh guna 3S ya? Mestilah boleh. Boleh. Sebab kita sendiri rekrut jadi ejen. Kita sendiri daftar jadi ejen. Kan? Contoh ayat dia. Sebelum aku daftar program ni, aku dulu pun bela. Tak tahu nak buat apa. Sehingga kan orang yang kat dalam team tu, dia bagi tahu aku, okey, jalan kerja yang pertama, konsisten. Nampak tak? Dia punya cara dia kan? Tapi lepas aku dah belajar dengan dia orang, aku dah duduk dalam program dia orang, aku dah duduk attend kelas semua, Alhamdulillah sekarang aku dah boleh achieve income. Sebulan 1,000, 2,000, 3,000. Ni Tuan Amirul. Nampak tak sini? Saya gunakan. Kan? Anda boleh guna konsep yang saya bagi ni. 3S ni. Masya Allah. Betul. Menjawab insyaAllah. Tuan Amirul insyaAllah. Bismillah. Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Banyak soalan ni Tuan. Boleh. No problem. Wan Infiru, macam mana storytelling untuk orang yang menjual Al-Quran atau buku umumnya? Allah. Betul juga ni. Sebab kalau jual Al-Quran, macam mana kita nak tengok testimoni ya? Betul. Macam mana tu? Yang pertama, dalam Al-Quran tu sendiri, dia dah ada dia punya intipati dia. Yang pertama lah, kalau tanya dengan saya, dia boleh gunakan 3F punya konsep. 3F punya konsep juga. Malam ni kita boleh ketengahkan 3S ni. Okey, kalau dia jual Quran ni satu benda yang orang kata pasti dia punya kelebihan yang luar biasa daripada perkara lain. Contoh satu ayat yang pernah saya gunalah, kalaulah satu orang boleh membaca buku dan dia boleh pandai, apatah lagi yang mana orang tu membaca Quran dia boleh pandai. Satu orang baca novel, kalau dibaca 3 kali dia akan jemu masa dia. Nampak sini lah. Point dia, tuan-tuan, dia kata nanti kalau dia buat ayat kan, contoh saya nak tanya satu soalan. Dia boleh buat ayat dia, saya nak tanya satu soalan, adakah anda percaya setiap orang yang menyukai satu cerita dalam bentuk novel, kalau dia baca 3 kali ataupun lebih daripada 5 kali, pasti dia akan bosan. Tapi hakikat yang sebenar, orang yang baca Quran, dia baca 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia tak akan bosan dan bertambah-tambah lagi dia punya kekuatan. Ini salah satu contoh. Boleh nampak di situ. Boleh nampak Wan Infiru insya-Allah. InsyaAllah. Itu contoh. Kau Firdaus nak tambah boleh je, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah ni. Saya dah cukup dah tu. Ada lagi soalan? Kita layan soalan dulu boleh tu Azan? Tak ada masalah. Layan je. Tak ada masalah. No problem. Okay, insyaAllah. Tuan, yang terbaik untuk copywriting buat panjang atau simple? Ni saya ada. Tapi saya bagi Tuan Izzan dulu. Okay, saya jawab dulu Okay. Ini apa yang saya belajar. Dan saya belajar storytelling ni sebenarnya guru pertama yang belajar ni saya belajar dengan Mak Saleh. Mula-mula kan. Tapi yang paling besar saya belajar ni saya bila keluar dakwah lah. Bila keluar dakwah, banyak kali keluar dakwah kan. Itu paling banyak lah. Lepas tu saya banyak belajar dengan guru-guru Melayu yang ada kat Malaysia ni kan. Banyak lah saya belajar. Underground, tak kenal lagi, tak kenal kan. Untuk cerita pasal copywriting panjang atau tak panjang, okey, dia ada 2 solusi dia. Yang pertama, kalau kita buat simple, kalau kita buat simple, bawah, ini rating yang saya dah tengok, bawah daripada 400 ataupun 300 lebih ke 400 kalau tak silap saya. Antara ni lah, 300 lebih ke 400 ni. Kalau di bawah 400 ni, dia punya rating pembacaan tu dia tidak boleh pergi ke arah, kalau ikutkan NLP ni dia panggil alpha, theta, dia punya tahap dia ada tahap dia. So bila orang membaca yang panjang punya, sebenarnya yang panjang ini membawa kepada apa tau? Membawa kepada dia punya emosi tu lebih tinggi lagi, dia punya rasa, dia punya bayangan tu lebih tinggi. Kalau dia buat simple, dia punya bayangan tu nak kena buat banyak kali, kena seeding banyak kali. Itu je kelebihan yang ada pada story panjang atau pendek. Pendek tak salah dan tak dosa. Panjang tak salah dan tak dosa juga. Cuma bila kita menggunakan ayat panjang, kelebihan kepada kita, kalau dari segi Facebook sendiri, dia akan rankingkan kita. Ataupun Google, kita tulis je panjang-panjang, dia akan rankingkan kita. Ini nombor 1, kelebihan dia yang kita nampak. Dan bila orang yang tulis panjang-panjang ni, orang yang tulis panjang-panjang dan orang yang boleh membaca panjang-panjang cerita kita ni, sebenarnya dialah follower kita yang paling dahsyat. Yang baca panjang-panjang ni, kebanyakan dia silent reader. Saya jumpa banyak gila silent reader. Dia tak ada jenis orang yang apa ni,
kena setik kan? Tak ada. Inilah keadaan dia. Boleh insyaAllah kan? Menjawablah ke mana kan? Okey, saya nak tambah sikit lah kot. Boleh, tambah. Jangan bagi chat. Mungkin sikit je kot. Kalau macam, let's say lah, kalau macam, ini saya nak cerita daripada segi copywriting dekat Facebook lah. Ya, betul. Kalau let's say, kalau macam bergantung kepada produk juga sebenarnya. Kalau macam kita ni macam lebih pada training, memang kita perlukan ataupun produk-produk digital, memang perlukan explanation lebih lah. Tapi kalau contoh macam produk kita tu macam produk makanan, yang orang dah biasa jumpa, produk tudung ataupun pakaian, just simple punya ni pun saya rasa should be okay. Dia tak perlulah terlampau panjang macam produk digital lah. Kalau contoh macam produk digital ataupun produk seminar pun memang kena explain lebih. Itu daripada segi saya punya pendapat sikit lah. Saya nak cerita satu. Baru-baru ni saya ada bantu satu orang yang jual bubble mask. Okay. Bubble mask dia yang untuk kulit muka tu kan. Okay. Dia orang menggunakan hard sell dalam iklan mereka. Yang tu mereka spend iklan pun hampir RM50,000 sebulan. Jadi bila dia jumpa dengan saya, dia tanya, Tuan Izzan, macam mana kita nak twist supaya sebab saya punya target adalah orang membaca apa yang kita sampaikan ni supaya mereka tinggalkan nombor WhatsApp. Jadi bila dia datang dengan saya, alhamdulillah pertama sekali saya tengok dia punya margin setiap kos yang datang pada tu. Awalnya alhamdulillah kos dia RM6 untuk satu prospek. Jadi bila malam tu saya kata dia, kita kena twist untuk cerita yang memang produk ni boleh carry kan. Memandangkan produk dia adalah produk yang lebih pada bubble mask remover untuk makeup apa semua. Jadi kita buat cerita je. So daripada RM6 tu, alhamdulillah dalam masa 3 hari dia orang buat split test kan. Daripada RM6 tu dia turun jadi RM2. Dia dapat turun macam tu. Dan sampai hujung bulan ni saya tanya dengan dia, adakah benda tu menjadi? Dia kata alhamdulillah story kami ni menjadi. Kan? So saya nampak sebenarnya hard sell yang dia buat ni tak salah pun. Cuma pembawakan perkataan dia dan pembawakan cerita point dia tu ada masalah. Dan cerita, kalau hard sell dia buat simple je. Tapi bila dia pergi kepada ni produk dia tak pakai video, dia hanya pakai gambar je. Gambar je. Okey. Gambar saja. Okey, kalau let's say kalau ni saya nak tanya pendapat Tuan Izzan sekali. Kalau macam kalau kita buat copywriting yang berbentuk cerita, gambar apa yang biasa Tuan suggest kalau bercerita? Saya tak suggest pakai gambar produk. Okey. Saya suggest gambar yang ada kaitan dengan cerita tu. Contohnya kalau dia kata produk dia makeup remover, sepatutnya produk dia tu orang yang tengah pegang span nak cuci muka, itu pun lagi bagus daripada dia letak gambar produk tu kan. Betul. Kita nak bila cerita ni, sebenarnya ceritanya key point dia adalah gambar dan elemen copywriting tu dia nak kena ada matching dia. So kalau dia dapat matching dengan cantik kan, gambar tu dengan cerita tu, kalau dengan produk dia terus macam photo steam sebab dia dah tahu ini nak jual lah ni kan. Dia dah tahu dah. Itu isu dia. Kalau saya memang suruh, saya suggest gambar-gambar yang berbentuk gambar-gambar yang bentuk live punya lah, gerak kerja tu. So maksudnya kalau dia jual macam bubble mask tadi tu, orang nak tengah pakai tapi tak nampak produk dia. Nampak pada tengah 2 orang ke, tu paling bagus. Maksudnya dia gambar bukanlah gambar yang edit kan, gambar yang betul-betul tangkap. Ya, kalau dia tangkap gambar yang betul lagi bagus. Kalau gambar edit ni orang macam tak touch sangat lah. Tak touch sangat. Sebab tu saya kata paling bagus untuk gambar-gambar ni, tuan-tuan boleh Google ataupun dalam Facebook, saya suka tengok behind the scene. Sebab bila behind the scene photographer, dia ada behind the scene dia. Kadang-kadang ada grup-grup yang dalam behind the scene ni. So kita nak tengok bila dia buat satu gambar ni, kenapa dia boleh lahirkan story. Daripada gambar ni kita rasa macam cantiknya, kemasnya. Tu yang kita nak nampak lah. Betul. Betul. Ni ada soalan lagi ni. Banyak soalan lagi. Soalan saya tak boleh kita kontrol je. Lagi mudah tunjuk result. Okay. Amirul Faiz Mansur. Wow, mantap. Okay, lain ada lagi? Tak apa, kita go through semua sekali. Soalan? Ni penuh ni. Satu kisah diri sendiri sebelum, semasa dan selepas. Ya, betul.
Okay. Jom share ilmu, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Font tulisan jelas dan mudah dibaca. Apa ni Puan Hana? Nanti boleh ceritakan sikit macam mana? Kalau buat website, font ni kena jaga juga ni. Okay, faham. Dia cerita pasal saya punya tip lah. Saya kalau hantar email, saya punya email list, saya akan pakai font yang mana dia pakai, biasa saya pakai nombor 18 lah. Saya pakai nombor 18. Sebab setiap perenggan yang saya buat, saya akan pastikan setiap orang bila dia tengok kat handphone, dia dapat 2 perenggan. So saya buat kajian lah. So bila saya buat tulisan tu saiz 14, dia jadi 2 perenggan, setengah lagi ada jumpa. Jadi dia macam orang rasa macam aduh kan. So kita nak, bila dia tengok kat phone, sebab kebanyakan orang baca email melalui handphone. Itu kalau tentang font lah, tentang font kan. Kedua, kalau kita buat iklan, font yang ada dekat gambar iklan tu, jangan terlalu fancy sangat. Cukup tengok kita punya apa ni? Kita punya font untuk kelas malam ni pun tengok simple. Faham. Dan untuk besarkan dan kecilkan, poin utama kalau nak besarkan, apa tajuk dia? Tajuk tu yang dibesarkan. Itu paling penting, font dia. Tuan Fidaw nak tambah boleh lah. Tuan Fidaw nak tambah. Saya tak ada apa yang tambah. Betul tak? Sama tak sebenarnya? Tapi kalau apa-apa pun yang saya pentingkan, kalau let's say kalau ni pun saya pentingkan pada headline lah sebenarnya. Pada headline, sebab headline tu yang tangkap orang. Let's say kalau macam dekat website sekalipun, saya akan tekankan dekat headline tu. Headline yang macam mana yang boleh trigger orang untuk berhenti dan terus membaca di bahagian bawah lagi lah. Sebab kalau headline sebenarnya dia ambil masa 3 saat je. 3 saat. Kan 3 saat yang pertama tu yang sama ada orang tu sekarang ni bawah ataupun berhenti. Sekarang ni Tuan Fidaw yang saya tengok ni Facebook lah, Facebook.ig kan. Kita tengok betul-betul Facebook saja dia bagi kita 3 baris yang pertama je. 3 baris je. Betul. 3 baris je dia bagi. Jadi kalau kita bermain dengan wall kita bermain dengan Facebook ad kan. Lepas tu kita bermain dengan Instagram lagi dahsyat. Kan? Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 je. 2 baris tu dia nampak. Betul. Nombor 1 kan. Jadi nak jadikan cerita ni dalam storytelling, headline tu kepala atas tu dah memang dah headline dia dah. Kan? Contoh macam tadi siapa tadi yang tanya one in view kan. One in view. Kalau saya buat cerita macam ni tadi nak cari agent aku tak sangka yang aku boleh achieve. Korang pernah achieve. Nampak ayat yang macam tu orang trigger tau. Betul. Headline yang mula dia 3 baris je, mana boleh panjang pun. Dalam 3 baris dia rasa saya punya kajian dekat Facebook, 1 baris yang ada dekat dalam wall kita, saya kira untuk satu perkataan dia dia paling bagus kita buat 8. Maknanya setiap baris tu dia ada 8 perkataan. Saya, dia dan ... macam tu kan. Dia nak kena paling panjang 8 lah kita buat satu baris. Lepas tu kita kena turun ke bawah, buat satu lagi baris, buat lagi satu baris, lepas tu baru kita buat perenggan. Yang saya perasan kalau dekat dalam Facebook dan IG. Ni yang saya perasan. Okey. Nampak tuan. Nampak ni, alhamdulillah. Puan video untuk produk pakaian kanak-kanak, apa formula storytelling yang boleh sentuh emosi para ibu? Jenuh adjust kali ke-6 dah tak percaya lagi, bagi contoh. Untuk produk kanak-kanak ni, saya pernah dulu satu ketika untuk produk tudung budak lah. Saya tak tahulah Puan Vidya ni produk kanak-kanak yang mana satu. Cuma saya pernah mengalami satu isu pasal orang jual tudung kanak-kanak kan. Tudung kanak-kanak ni sebenarnya tak adalah susah mana pun nak buat copywriting dia. Yang penting kan kita nak kena touch apa sebenarnya kanak-kanak yang suka, dan paling penting sekali apa yang ibu nak cari. Ni contoh dia, ibu-ibu ni dia cari tudung yang ada apa ni panggil apa tu? Yang ada letak-letak bunga-bunga lah apa semua tu. Aku tak tahu nama dia punya panjang tu apa. Lepas tu boleh touch tentang colour. Ni pun boleh touch juga bahagian produk kanak-kanak tersebut. Lepas tu yang paling penting, saya pernah jumpa anak didik saya seorang tu, dia jual gadget. Kan? Jual gadget, bila nak sentuh pasal budak-budak, dia akan bawa sekali ibu tak rasa ke anak-anak, dia punya ayat dia kan, ibu tak
tak rasa ke kalau anak-anak tak cantik dipanggil raya? Macam tu. Dia touching kan. Bayangkanlah ibu kalau anak-anak, ibu anak ibu kan pakai warna biru dan ibu pun pakai warna biru. Matching dia sama kan. Tu boleh touch sebab colour sebagainya. Boleh nampak sini InsyaAllah buat video boleh nampak faham lah. Saya tambah sikit lah kot. Boleh. Mungkin lah kalau macam let's say kalau produk-produk macam nak bagi emosi sikit ni. Macam Tuan Izan cakap juga lah tadi. Kita boleh letak dalam bentuk dialog sebenarnya. Let's say kalau dialog contoh para ibu ni apa emosi yang dia nak. Contoh macam ibu yang saya nampak kalau tu dia suka anak dia orang lain puji. Boleh cakap. Boleh kita buat dalam bentuk dialog. Wah cantiknya anak awak pakai baju ni. Something yang dialog yang boleh ibu tu rasa orang lain pakai puji kalau dia pakai produk ni. Macam tu lah. Betul. Saya teringat bila sebut balik saya cuma nak tambah sikit untuk Tuan Firdaus tadi kan. Bila cerita pasal dialog ni sebenarnya storytelling juga adalah dialog. Dialog ni satu tadi kita ada 3S kan. Tadi kita ada 3S. Yang kedua punya storytelling yang kita bahas pada malam ni kita boleh bawa pada dialog tu. Dan dialog ni pula kalau mereka tulis dalam yang saya pernah implement lah. Dan bila saya guna ads dan kita guna secara wall kan. Kita implement dia mesti kena ada perenggan yang kemas. Nama orang dia kena ada wakil dia dan dia kena ada macam bila dia nak menulis tu dia mesti kena ada bagi contoh yang simple bagi dia. Itu yang paling penting. Macam dulu saya pernah buat satu storytelling jual bag, jual stroller tapi dia bentuk bag. Produk kanak-kanak ni kan ni. Apa yang saya buat adalah saya tulis dengan dia, suami dia kata ni produk ni mudah nak dibawa sebab dia besar boleh jadi bag. Ibu dia pula terfikir berat dia macam bayi sebulan. Betul. So, dia boleh guna untuk dialog. Tak masalah. Betul. Video ni bagus lah ni. Soalan bagus ni. Soalan bagus. Mungkin saya nak tambah sikit lagi kot. Tambah dengan sikit lagi. Bagi dia ilmu, masya-Allah. Sikit lagi. Okay, let's say lah kalau kata tak ada idea betul nak ni. Mungkin saya nak bagi tahu mungkin dekat headline tu kita boleh tambah let's say kalau macam dia punya ayat dia cantiknya anak saya pakai. Kita tambah something perkataan macam wah, wow. Perkataan tu kita panggil soundtrack tau. Soundtrack ni maksudnya benda yang boleh memberi emosi kepada kita punya tulisan tu. Benda tu yang boleh jentik emosi. Wah, perkataan wah tu sendiri. Kita tambah di hadapan ni. Ni saya cerita untuk headline copywriting lah. Wah ataupun masya-Allah. Kalau dia sikit kan. Ataupun kalau boleh kata alhamdulillah, itu yang berjentik emosi orang lah. Sebenarnya kalau dari segi percakapan yang ayat-ayat yang tadi yang kita bagi tahu wow, seronoknya kan. Yang saya belajar adalah kalau dari segi public speaking dia panggil main hook. Okay. Kalau dari segi operating ada orang panggil dia macam tadi tuan bagi tahu ayat-ayat yang expression. Ada orang panggil macam tu. Ada juga orang panggil dia ayat call to action. Ada juga orang panggil dia ayat call to action yang memang diguna pakai oleh syarikat-syarikat besar kan. Tapi kalau dari segi presentation inilah ayat-ayat yang sangat marvelous lah. Bagi orang luar ni dia kata macam mengingatkan orang tu dan emosi dia cepat terasa. Itu. Bagus soalan ni sebenarnya. Kita boleh soalan kita lebih banyak lah. Masya-Allah. Puan video ni soalan ni mantap, padu. Okey, betul. Betul jadi kena hargai selera reader ni. Betul. Saya tak pernah declare dekat Facebook saya. Ni saya bagi anda ni mungkin bonus kot. Soalan ni bagus juga selera reader ni. Yang pertama, jangan sesekali tulis dekat wall kita, jangan sesekali kita nak remove orang. Jangan sekali kita tulis aku friend dah penuh nanti aku nak remove orang. Jangan sesekali tulis benda ni. Ni nombor satu. Yang pertama kita jangan buat benda ni. Sebab apa? Bila kita declare macam ni, kita seolah-olah menghadkan orang untuk berkawan dengan kita. Sedangkan orang berkawan dengan kita ni nak unlimited. Kita unlimited nak berkawan dengan orang. Betul. Yang kita sibuk nak buat apa? Sedangkan kalau dia friend dia penuh 5,000 pun dia akan masuk kepada followers. Kan?
Betul. Jadi kita tak perlu takut-takut ke orang. Saya kalau jumpa mesej macam ni kat wall, insyaAllah saya yang unfriend dia dulu. Ni yang silent reader ni. Nak cerita pasal silent reader ni. Saya pernah jumpa, saya ni pula, bila ada customer kan, saya punya skill pula, bila ada customer baru beli, baru ambil package coaching apa semua kan, saya suka tanya dengan dia. Macam satu orang yang saya collaborate dengan Chinese saya sekarang dah 2 tahun dah kami memang mengajar Malay copywriting untuk orang Cina masuk market Malay market. So kami mengajar, saya tanya dengan owner yang bawa kepada saya punya dia yang organize saya kan. Saya tanya dia, berapa lama you sudah follow saya? Dia kata saya sudah 3 tahun follow Tuan Izzat. 3 tahun bang? 3 tahun. 3 tahun bang dia follow kita. Lepas tu dia tengok kita konsisten atau tidak. Kelas yang kita buat daripada awal dia buat ni sampai sekarang ni bertukar atau tidak. Ini dia cerita sendiri. Saya sudah follow Tuan Izzat 3 tahun. Saya sudah tahu Tuan Izzat memang buat kelas Telegram tak pernah tak ada dia kata. Mesti ada dia kata. Kemudian advertising sangat kuat dia kata. So saya ambil Tuan Izzat sebagai kita punya partner untuk seminar bersama dengan Chinese dia kata. Sebab apa? Ini 3 benda dia kata. Jadi korang kenapa dia datang? Kerana silent reader. Silent reader ni luar biasa. Kalau dia membeli luar biasa. Sangat luar biasa. Harap dapatlah menjawab si Wan boleh insyaAllah kan. InsyaAllah. Bagus juga tu. Saya belajar sesuatu kat hari ni. Okay, Tuan Hilmi pakai gambar yang berkaitan dengan satu jasa iklan. Okay, dia tulis balik apa yang kita ceritakan tadi lah. Bagus Tuan Hilmi ni. Ada ke contoh-contoh font yang menarik pembaca? Ya Allah, font yang menarik pembaca. Kalau saya banyak guna lah. Kalau you tanya dengan saya, you kena pergi kepada bahagian biasa je, trial yang kita pakai kan. Kalau you boleh guna tulisan tu jadi lain macam Arial pun sebenarnya okey je, tak ada masalah. Saya selalu saya pakai Arial, satu lagi Tahoma nama dia. Tahoma. Satu lagi saya suka pakai dia panggil Evo kalau tak salah saya. Dia dekat dalam gambar lah ni ceritanya. Aku tengok dia punya tulisan kan. Ni tiga benda yang saya suka. Kalau dia terlalu fancy sangat, saya jarang guna. Fancy saya jarang guna. Okey. Kita pergi soalan dulu Tuan Izzan. Boleh. InsyaAllah. Okey, ini simple lah sebenarnya. Tuan dah cerita dah kot. Mungkin ada apa lagi, boleh apa tips yang nak hasilkan story. Kadang-kadang macam ni Tuan, kalau macam let's say kalau kita buat story daripada pihak kita, contoh macam saya bagi tahu story tu tak sampai tau. Macam katakan untuk produk wanita, tiba-tiba yang lelaki tulis tak sampai. Mungkin saya cerita sikit. Kalau macam saya, kalau ni dia ni mungkin saya susah nak jawab kot. Kalau macam let's say kalau saya menulis untuk produk perempuan, saya masuk roh perempuan dulu. Jadi tulisan dia ke arah perempuan. Lepas tu let's say kalau untuk umrah pula saya tulis, saya masukkan jiwa saya dalam jiwa umrah, barulah boleh menulis. Dia punya style itu. Tapi macam mana, apa tips daripada Tuan Izzan sikit? Saya punya tips sangat simple. Saya punya tip yang pertama sekali, hari-hari membaca. Ini nombor 1. Dia point dia, hari-hari membaca. Tak kisahlah buku apa yang kita ada, tapi paling penting kita boleh membaca. Dan kalau kita tak mampu membaca buku fizikal, baca blog. Betul, setuju. Saya benda ni tip yang nombor 1. Sebelum anda nak buat storytelling yang bagus, anda kena ada perbenderaan kata yang banyak. Ni key point. So kalau dipanggil apa, kalau dalam bahasa Inggeris dia vocabulary. Kau dah pandai kepada vocabulary kan. Sebenarnya saya berbalik-balik. Saya pernah tanya tau soalan ni pada guru saya lah. Saya tanya dengan dia, so macam mana saya nak tulis supaya benda tu dia jadi macam perempuan punya penulisan? Betul. Sebenarnya dia kata, kalau ditanya dengan saya, dia kata kita tak perlu follow apa saja gen yang kita nak pergi, dia kata. Kalau kita nak pergi kepada arah wanita kan, sebenarnya kita tak perlu follow macam tu, dia kata. Apa yang kita kena follow ialah perbenderaan kata yang digunakan oleh wanita tu. Betul, setuju. Dia wanita ni, kalau lelaki, dia suka perkataan jimat daripada dia guna perkataan diskaun. Dia suka perkataan diskaun, dia suka perkataan lelong. Ni perkataan perempuan suka. Jadi kita nak nak baca lengguk ni, pertama kena kuatkan perbendaharaan kata. Banyak membaca dan sering
perhatikan sebab tu bila saya satu orang yang penggemar filem juga, suka tengok filem lah. Terutamanya drama-drama saya suka tengok. Sebabnya saya nak tengok dia punya perkataan yang dikeluarkan, lepas tu dia punya plot twist tu, tu yang membuatkan kita rasa ayat ni kita boleh guna. Ini tip nombor satu. Nak asingkan storytelling tu. Yang kedua pula, bila kita nak buat storytelling, paling bagus kita nak buat, kita guna mind mapping. Konsep mind mapping. Mind mapping. Kalau kita rasa macam kita blur, tak boleh, macam fikir pun tak boleh jadi. Rasa macam tak boleh jadi juga, nak nulis tak boleh jadi kan. Kita buat dalam bentuk story, yang mana kita buat dalam bentuk mind mapping story kan. Story tu kita jadikan dia dalam bentuk mind mapping. Tengah-tengah tu kita letakkan nama produk, yang lain kita huraikan. Apa benda poin-poin yang kita buat. Saya punya key point simple. Kalau saya punya gerak kerja lah. Apa maksud dia. Orang kalau kita nak buat storytelling yang mantap, maksud kita kena faham maksud apa yang kita nak sampaikan kepada orang tu. Kan? Kelebihan, cara nak dapat dia. Ni 3 benda je, simple je. Kan? Maksud dia, kelebihan, cara dia. Cara orang tu nak beli ke, cara orang tu nak guna ke, cara orang nak pakai ke. Ni konsep yang paling simple sekali. 3 benda tu je. Okay, menarik ke? Sebab kalau let's say kalau macam saya kadang-kadang kalau untuk copywriting ni saya tengok juga English punya side. Ya, betul. English. Tapi bila kita let's say kalau daripada English punya copywriting kita tukar kepada Melayu, dia tak jadi tu Izan. Dia tak ada jiwa Melayu sikit. Kalau nak tukar kepada bahasa Melayu, dia kena ayat drama petang-petang sikit. Dia punya jalan cerita dia. Betul. Sikit lah. Tapi tips tadi daripada Tuan Izan tu memang betul lah. Kita kena membaca. Banyak baca. Betul. Kalau terdapat ni pun at least baca blog. Macam mana saya nak dapatkan untuk produk untuk orang mengandung tu. Saya dapatkan dia punya gaya bahasa dia daripada blog. Mungkin boleh buat daripada situ jugalah. Saya terlupa lah Tuan Firdaus. Dulu kalau tak saya belajar dengan satu orang guru saya lah. Saya ni guru saya yang memang saya rapat dekat Malaysia ni kan. Guru saya nama dia Tuan Zamri lah. Zamri Muhammad kan. Saya selalu pergi kelas dia lah. Kalau apa-apa kelas dia saya selalu pergi kan. Yang saya suka dia suka tunjukkan perkataan-perkataan yang saya tak tahu dia Google atau mana kan. Boleh Google lah. Benda ni saya rasa dia boleh Google. Perkataan-perkataan yang diguna pakai oleh seharian. So maksudnya kalau kita dapat menggunakan story tu, menggunakan bahasa seharian lebih bagus. Dan kalau kita dapat, dan saya tak galakkan short form, saya tak galakkan short ayat short. Lepas tu saya tak galak adjustkan perkataan tu. Macam sekarang kita diajar macam mana, ni saya tak tahulah ni mazhab siapa, saya tak tahulah kan. Tapi kalau saya akan ajar anak-anak didik saya cakap kalau nak guna bahasa penuh dan bahasa tu tak boleh di-adjust. Contohnya kalau kita nak buat, sekarang ni kita tengok orang kata COD, dia buat SIYODI. COD. Oh, baru betul tak? Dia pun sekarang lah, dia pun keluarkan dekat Facebook, dia kata kita jangan tukar macam ni, nanti algoritma Facebook akan jadi orang tak nampak post kita. Ini semua saya cakap terang-terang, dia sebenarnya dia akan train kita jadi buat kesilapan banyak menulis. Ni pandangan saya lah. Kalau orang lain tak tahu, orang alam lah. Setuju. Saya belajar dengan satu perkara, saya belajar dengan cikgu saya tu, dia kata apabila kamu menulis dengan betul, orang yang betul akan datang pada kamu. Sebab apa? Kita yang pilih keturunan pembaca kita. Dah 3 dah 5 keturunan pula kan. Dia isu dia apa tau? Kalau suka keturunan kita, orang yang macam keturunan kita pilih memang bahasa kita bahasa penuh, bahasa kita berbahasa yang tepat, bahasa kita pun bahasa yang puitis, dan bahasa kita pun bahasa yang memang boleh digunakan pakai oleh ramai orang, dan memang mudah difahami oleh orang lain. So keturunan ni akan datang. Tapi kalau kita gunakan bahasa dia short form, bahasa dia macam ni, negatif banyak kan, hard sell banyak, so orang yang datang kat kita pun orang macam tu lah, sebab kita yang pilih. Menarik malam ni. Keturunan. Banyak sebenarnya komen ni. Kita boleh go through sekali. Boleh, jom. InsyaAllah. Ni just nak 3 baris saja headline. Okay. Tuan Hilmi lagi headline letak dialog terus boleh tu, insyaAllah. Okay, banyak ilmu. Terima kasih. Kita just go through je lah. Kalau ada soalan nanti baru kita berhenti mental menyala. Terima kasih guru kedua. Masya Allah. Azura Yusof, panjang mana yang bagus?
Okey, panjang mana yang bagus? Nanti boleh saya lupa nama college tu yang ni. Saya ingat nama college dia NPR je. Saya ingat NPR saja. Ya. Dia orang buat kajian apabila kita menulis di bawah daripada 350 patah-patah. Saya tak ingat figure yang sebenar. Tapi 300 plus lah. Kalau kita menulis 300 plus, dia punya conversion untuk orang kenal dan bawa branding kita dengan lebih bagus, dia tidak akan bawa dengan cantik. Sebab dia akan bagi persen paling tinggi, orang boleh follow kita 3% saja. 3% saja. Okay? Tapi kalau dia sentiasa menggunakan perkataan panjang tu lebih daripada 350 patah perkataan dia buat storytelling tu, kan? Dia akan meningkatkan ranking dia punya branding tu, orang mula percaya dengan cepat. Peningkatan dia boleh pergi pada 6% ke 10%. So ini yang dia orang buat kajian daripada social media punya. Nama college tu, tak ingat saya NPR. Saya ingat benda tu, NPR. Boleh cari. Boleh terlupa lah. Nama terlupa. Okey. Tuan Helmi, iklan tuan padu berhantu. Hari-hari jalan, tak pernah berhenti. Okey, ni daripada doktor ni, Dr. Azura Hashim. Ya, Dr. Azura ni. Last jumpa masa tu saya dengan Tuan Basit, saya ingat. Masa tu ada program Tuan Basit dekat Les Kopak ni kat mana? Shah Alam, yes, kat Shah Alam. Last jumpa dengan doktor kita ni. Alhamdulillah. Tuan Helmi, salam cikgu, sihat. Okey. Masya-Allah. Ada lagi tak? Okey, macam mana tak nak bagi melalut? Ada tips tak? Okey, ni soalan baik kat ni sebenarnya. Kalau saya tak panggil melalut. Saya panggil dia beletih tau. Beletih tau. Dia macam dia sorang-sorang je. Dia cerita tu, dia macam dia buat cerita tu, dia shock sendiri tau. Sebab kita kalau buat copywriting, kita tak nak copywriting tu jadi novel. Dia ke benda lain. Mungkin dah terlepas pasal mind mapping tadi. Mind mapping ni sebenarnya dia memberikan kita kekuatan untuk bercerita dengan lebih tepat dan lebih teratur bila kita buat mind mapping. Bagi orang yang baru bermula dan tidak mahir dengan storytelling, dia boleh mula dengan mind mapping. So, bila dia guna mind mapping, insya-Allah dia tak akan melalut panjang. Dan bila dia nak sambung-sambung ayat tu jadi mudah. Dia akan jadi mudah. Ini key point yang pertama. Dan bila melalut ni, isu dia adalah dia tak nampak value yang dia nak serahkan. Produk tu, dia dah tahu dah produk tu, tapi dia tak nampak value ketika dia nak sampaikan tu, penyampaian value tu. Contoh yang paling dekat sekali bila kita tengok orang jual kereta, satu salesman, bila dia datang, bang, kereta ni boleh muat 5 orang. Satu lagi salesman dia cakap, bang, kereta ni boleh muat 5 orang untuk orang yang badan besar macam saya. Ni value penulisan, kan? Value penulisan kepada orang. Berbeza. So kalau tulis melalut ni, dia punya key point dia, yang pertama tadi pasal mind mapping lah. Yang kedua, dia punya value added untuk orang yang nak dapat produk kita, bukan kita. Contoh macam tadi tu, contoh paling senang. Satu orang jual kereta, satu orang dia cakap, okey bang, kereta ni muat 5 orang. Okey, dia macam simple. Tapi satu lagi dia cakap, bang, kereta ni muat 5 orang tapi untuk saya macam saya memang sangat-sangat sesuai. So dia ada nampak value kepada orang yang nak dapatkan produk tu. Itu je point dia. Okey, faham. Okey, bercerita pasal kereta tu. Okey. Mungkin saya tambah sikit kot. Okey. Boleh, jalan terus. Kalau macam Tuan Nizan biasa ada gunakan teknik NLP dalam penulisan. Banyak. Perkataan NLP ni yang paling ringkas kita tengok ialah lihat, bayang, yes. segera. Dia macam ada satu arahan yang buat. Dan bila sebut pasal NLP ni, dia akan sebut pasal 3 benda lah. Tak ada benda lain dah. Dia akan sebut 3 benda. Kita kena faham orang yang AVK tu. Orang yang auditory, visual dan kinesthetic. Betul. Dalam storytelling ni, dia sapu bersih 3-3 ni. Kalau hard sell, dia tak boleh pergi 3-3 ni. Itu yang orang tak nampak. Ini orang tak nampak. Betul macam salah satu contoh NLP sebab Tuan Design sebut kereta tu, saya ingat satu iklan Shell kot, iklan Shell. Okay.
satu setitis, dia lebih kurang setitis minyak boleh pergi beberapa kilometer. Dia describekan perkara tu. Dia detailkan. Saya nak cerita, saya daftarkan apa ni yang Petronas yang punya yang baru ni. Dia guna settle kan, settle. Settle. Settle okay. Kan. So, settle. Kan dia hantar notification dekat kita. Saya tengok dia orang follow up guna storytelling. Dia guna storytelling yang mana digunakan third party punya orang tau. Maksudnya dia gunakan satu kolom bila sebut tadi pasal cerita-cerita pasal kereta ni tadi lepas minyak dah kita kan. Saya suka settle, aplikasi settle ni sebenarnya dia suka buat cerita tau. Ada satu kali tu dia buat cerita tentang satu nama orang yang mana bagaimana dia menggunakan settle ni dia dapat keuntungan dari situ. Tapi dalam bentuk story. Macam kita tengok satu cerita yang telah dibuat oleh masa zaman COVID kan. Zaman COVID kau sekarang tak ada COVID. Masih COVID lagi. Adalah cerita kan. Nak ceritanya Makcik Kia tu adalah satu storytelling. Makcik Kia. Betul. Orang tak nampak benda ni. Orang yang sekadar nak dilahirkan. Sebenarnya dia tengah lahirkan karakter. So bila ada karakter ni dia akan jadi satu kemudahan untuk orang mudah faham. Itulah sebabnya bila dia sebut pasal Makcik Kia, semua orang nak tulis pasal Makcik Kia. Makcik Kia ni, Makcik Kia tu. So bila dia jadi viral, dia jadi terus terpasak kepada otak dia. Sebab tu bila sebut pasal NLP, storytelling adalah satu gerak kerja NLP yang sangat-sangat berkesan. Betul-betul. Menarik. Okay, kita tengok lagi lah ni. Okay. Ada lagi, banyak lagi ni. Ada masa? Ada masa lagi kita Zai? Boleh kita. Apa nak tanya kita jawab lah. Sebelum semasa selepas tu subjekkan ke target audience kan? Seolah-olah dialah orangnya kan? Ya, benar. Dia 3S ni konsep yang paling dahsyat bila kita dapat bawakan cerita tu sama macam dia. Kita panggil dia mirroring. So bila dia membaca dia terasa ni aku lah. So dia bila dia cakap ini aku, siap. Dia akan jadi customer. Sebab tu saya bagi point penting saja. Saya sebelum saya jadi copywriter, saya adalah salesman buku Lingophone. Pernah tengok buku Lingophone? Dan jual audio, buku, kaset apa semua kan dulu zaman-zaman dulu kan. Saya jual bentuk. So bila kita menjual produk-produk offline ni, masa saya buat jadi salesman salesman buku tu, Lingophone tu, apa yang kita orang selalu buat adalah kita orang selalu story dan kita cakap akan buat mirroring. Adik, kalau adik tak ada bahasa Inggeris akan jadi macam saya dulu tak pandai. Dia macam seolah-olah macam kita cerita seolah-olah macam dia tu akan terasa tau. Saya dulu tak pandai jadi bila saya dah belajar bahasa Inggeris ni gaji saya boleh dinaikkan dengan bagus. Sebab apa? Keputusan orang untuk nak bagi kita sebagai satu jawatan ni berdasarkan kita punya bahasa yang kita boleh kuasai. Kalau you ada bahasa Melayu saja, orang kata biasa. Tapi kalau you ada degree, you ada bahasa Inggeris, you akan nampak lebih bagus. Ni kelebihan dia. So bila bercerita tu nampakkan mirroring. Saya panggil mirroring lah, saya tak tahu Tuan Fidaw panggil apa. Betul, mirroring juga. Mirroring, sama. Sama-sama. Mungkin boleh dia nampak mirroring nama dia. Mungkin boleh tambah sikit kot. Boleh tambah. Macam Tuan Izan cerita pengalaman Tuan Izan. Saya nak cerita pengalaman saya sikit lah kot. Cerita jangan bagi closing lah. Contoh waktu dulu saya pernah closing untuk produk wanita. Biasalah dalam WhatsApp kita terpaksa jadi perempuan lah. Tapi dalam closing saya tu saya tak cerita langsung pasal produk. Betul, langsung tak cerita pasal produk. Berapa biji, berapa semua tak ada. Dia just cerita macam let's say nombor masuk, lepas tu bagi tahu apa puan ada masalah apa ke apa. Lepas tu terus dia cerita. Macam ni bulan lepas minggu lepas ada seorang akak ni masalah yang sama juga macam akak hadapi. Mirroring. Mirroring betul. Kita tak mirror kat diri kita mirror dekat customer yang sebelum ni. Sama masalah dia. Tapi minggu ni dia bagi saya testimoni. Alhamdulillah dia. Untuk ni akak why not akak cuba je. Mana tahu boleh jadi. Saya tak suruh beli, saya suruh dia cuba je. Cuba-cuba bayar duit jugalah. Saya lah masa saya pun jadi salesman, saya diajar untuk bagaimana nak membuatkan orang minat untuk beli produk tu. Sebenarnya bos saya bagi tahu sebab bos saya ni nombor 3 Asia yang paling dahsyat dalam bidang salesman, nombor 3 di Asia.
sing lah, satu orang sing kan. So saya belajar dengan dia kata, saya kalau turun field, saya boleh bagi you jaminan, kalau saya tak close order, saya bayar you RM1,000. Dia kata macam tu tau. Dia pula jenis dia kata, saya akan tunjuk depan mata. Dan masa saya buat kerja offline dulu, masa saya jadi salesman dulu, saya tak dibenarkan bawa wallet, tak dibenarkan bawa IC. Wallet tu dalam dia tak benar IC, lesen semua tak boleh bawa. Syarat dia kamu kena buat order, aku turunkan kamu dekat sini, kamu kena buat order. Tak ada order, balik jalan kaki. Ni keadaan saya dulu. Jadi nak ceritakan pasal apa ni, target audience ni, sebenarnya isu dia adalah orang bila kita menulis storytelling ni, sebenarnya kita bawa minat produk kita ni ke arah dia. Dia tak minat pun. Tak cerita mana ada orang datang dekat tempat kita 90% ya datang, saya betul-betul berminatlah dengan produk awak. Tak ada. Dia kan kita yang lahirkan minat dia. Bila kita buat story tu, kita yang lahirkan minat dia sehingga dia rasa macam tak, ini aku punya lah, ni kes aku lah ni. Kalau aku tak cuba ni, aku boleh demam kan. Okay, boleh. Berbalik kepada target audience, mungkin saya nak pergi kepada soalan saya seterusnya lah, Tuan Izan. Boleh. Sebab dia berkait rasanya. Bagaimana kita nak dapatkan testimoni tu sebenarnya? Testimoni sebenarnya story. Dia bukan daripada kita, daripada audience sendiri. Mungkin Tuan Izan boleh share sikit. Saya suka implement benda ni. Saya kalau bila dah jual, ini ayat-ayat assessment lah. Kan, bila dah jual, kita kena selalu cakap. Kita kena selalu bagi satu ayat. Bila dah beli dengan kita kena bagi satu ayat, bagi tahu dengan dia, saya sangat-sangat berterima kasih kerana telah membeli dengan saya, walaupun di luar sana ramai gila seller. Banyak betul seller. Tapi memang rezeki dah ditakdirkan saya dengan akak. Nanti kami akan follow up akak untuk tanyakan khabar. Ini green point yang pertama kalau kita nak minta testimoni. Ini tip green point pertama. So bila kita nak minta testimoni, kita akan sapa dia. Kita jangan terlalu panjang sapa dia. Bila kita nak minta testimoni, simple je. Kita bertanya dulu, Assalamualaikum Kak, kan? Sihat ke? Yang tu dulu ayat yang pertama. Bila dia dah jawab, baru kita counter. Kalau dia tak jawab, baru kita cakap, Kak, kita terus keluarkan, ini konsep yang simple. Saya pernah belajar benda ni daripada operator yang ada kat Malaysia ni yang bagus juga. Kan? Dia bagi tahu dengan saya, bila kita nak minta cooperating yang bagus, minta testimoni dia, kita boleh buat andaian apa yang dia rasa. Lepas tu kita hantar dekat dia. Andaian, contohnya, Kak, lepas Kak pakai produk ni, Akak ada tak rasa 3 benda ni? Pertama, Akak rasa kulit muka Akak, kalau kita jual yang bubble mask tu, kulit muka Akak rasa macam makin bertambah halus. Kedua, bertambah licin, dan pori-pori Akak makin bertambah kecut dan tidak ada lagi jeragat. Ada tak 4 elemen ni pada Akak? Kadang-kadang orang tak reti nak menulis. Cuma kita minta dia, kita bagi solusi, kita bagi jawapan pada dia, tanya dia, betul tak benda-benda ni ada? Kalau dia kata betul, baru kita buat ayat. Kak, boleh tak saya minta izin, saya tuliskan nama Akak, tapi saya yang buat karangan story ni. Akak pakai sebelum ni jadi macam mana, sini saya akan buat. Ni pun boleh, salah satu teknik yang bagus. Menarik. Sebab kalau kita buat macam ni, dia automatically, sebenarnya kita jual produk tu, kita banyak tahu tentang keberkesanan produk tu. Orang yang menggunakan ni, kadang-kadang dia berkesan tentang kelebihan yang pertama. Kita ada 10 kelebihan, dia berkesan kelebihan pertama, kelebihan ketiga, kelebihan ke-10. Tapi kita tahu ke-10-10-nya, apa salah kita keluar balik ayat yang kelebihan tu, tanya dengan dia. Tanya dengan customer. Ini point yang paling kuat kalau nak minta testimoni. Betul-betul menarik juga tu. Mungkin saya nak tambah sikit. Boleh, tambah je, jangan bagi cat. Sebab ramai orang salah anggap. Maksud saya salah anggap maksudnya dia ingat macam dia ada tanya klien, dia ada tanya customer dia apa macam mana dengan produk ni. Produk apa, customer tu just cakap okey, terbaik, bagus. Something yang macam tu. Bila pelanggan cakap terbaik, terbagus tu apa, baik, bagus, something yang macam tu, itu bukan dikira testimoni. Itu nak bagi tahu dekat kita punya audience lah. Terbaik, bagus bukan dikira testimoni. Itu dikira sebagai recognition, penghargaan. Sebab kalau testimoni tu dia lebih kepada berbalik kepada storytelling tadi ya. Kalau terbaik, terbagus tu dia sekadar penghargaan kepada kita punya produk. Tak boleh nak dijual, tak boleh nak buat copywriting storytelling. Betul Tuan Izan? Betul. Itu je. Produk kuat, produk ketat, produk sempit semua ni memang dia guna storytelling.
Storytelling yang dekat dalam tu sangat-sangat berguna. Tambah pula ada cerita akak malam tadi. Kau tengok macam tu. Itu yang suami aku tak keluar terus lah. Dia macam tu dah. Betul. Nampak. Kalau dia kata dia ada produk ni, itu macam satu penghargaan biasa je. Tapi kalau dia dapat cerita suami saya tak keluar malam tu, aku bagi dia tidur cepat kan. So benda macam ni memang sangat-sangat berguna. Ada lagi tak soalan kita go through soalan pula sekali ni. Oh banyak ni, jap. Kena scroll dari atas. Okey ni. Ni soalan lain ni, bagaimana nak buat storytelling dalam sesi live di Facebook? Zaman sekarang kan trend video marketing. Bagaimana nak buat storytelling dalam sesi live di Facebook? Sebenarnya apa saja yang kita tengah sampaikan ni, yang tuan-tuan tengah tengok live kita ni, kita tengah buat 3S lah. Belum semasa selepas kan, nanti kita buat benda tu. Kemudian macam tadi kita sembang tadi, sebenarnya dalam bentuk dialog. Ini paling penting. So kalau kita ada dialog, kalau kita seorang-seorang, kita kena lahirkan dialog tu. Contohnya kita dengan audiens, kita kena kena ada perkataan main hook tu. Contohnya kita guna macam mana korang faham ke? Ni satu benda yang kita nak tarik audiens punya emosi. Dan bila kita berpresent, kita kata okey, siapa yang faham ni tolong komen nombor 6. Contoh kan dekat situ kan. Jadi dia ada sesi dua hala. Story ni sebenarnya dua hala. Itu je dia punya gerak kerja. So bila nak buat live, kena rajin mempelajari bahasa dua hala. So ini simple dia. Tak ada masalah apa. Betul lah Tuan Fidaw? Ni saya tengah tanya. Betul lah Tuan Fidaw? Ini pun dua hala ni. Contoh let's say lah kalau macam Tuan Helmi kata nak buat live apa semua. Macam saya kalau buat live seorang, dia macam jadi awkward sikit sebenarnya Tuan Izan. Tapi bila kita buat live yang style macam ni, kita berbual bicara, ada lima balas, lepas tu ada dengan audiens sekali, rasa lagi best dia punya live dia macam ni. Dia punya energy pun jadi lain. Ya, betul. Saya yakin benda tu. Saya yakin dia punya rasa energy dia. Sebab tu bila buat live kita kena present, yang pertama kita kena comfortable. Ni kalau kita nak buat live, saya jawab balik soalan Helmi lah. Yang pertama kita kena banyakkan cari jalan macam mana nak mengetahui perkataan-perkataan yang mudah orang faham. Ni nombor satu. Yang nombor duanya kita ulang balik semula. Korang faham tak apa aku cakap ni? Ni benda-benda yang macam kita nak panggil dia balik supaya dia ada dua hala punya gerak kerja. Lepas tu yang ketiga, banyakkan soalan. Dia kalau kita banyakkan soalan, korang faham tak? Sampai mana korang faham? Dekat mana korang tak faham? So kalau kita banyak usahakan soalan ni, dia automatically dia akan bentukkan storytelling kat dalam tu. Ni zaman hari ni punya gerak kerja. Dan paling-paling penting, body language kita lah. Paling-paling penting kan, body language kita dengan tata cara. Kalau ikutkan semua, rating untuk nak buat live dengan bagus ni, tu kena touch lagi dia punya live, lampu lah apa tu. Tu lain ceritanya lah kan. Itu lah, lampu saya pun tak berapa nak tegang. lagi tegang. Tak ada masalah. Okey, kita tengok lagi lah. Banyak soalan ni. Maksud 2 kelebihan, 3 cara nak pakai pemula iklan storytelling. Okey, ni just kita tengok balik lah. Okey, terbaik sparring ni. Okey, ini bentuk penghargaan. Terbaik saja. Okey. Banyakkan membaca daripada Tuan Helmi, insya-Allah. Okey, lain macam keturunan storytelling. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan boleh tanya terus ni. Alah, sementara masa kita ada. Saya kan bila sebut pasal keturunan ni kan. Bila sebut pasal keturunan ni kan, saya perasan satu benda lah yang paling besar lah. Yang saya implement 2 tahun selepas saya mula kepada e-commerce kan. So 2 tahun saya start daripada tahun lepas, bulan 1 saya start buat e-commerce. Saya dah start tak ada team sale apa semua. Saya dah mula kurangkan team sale lah, bukan tak ada lah. Tapi bila saya sebut pasal keturunan, baru saya faham bila saya lanjutkan pelajaran tentang ilmu-ilmu tentang marketing, tentang buat Facebook Ads, Google Ads, IG Ads, YouTube Ads ni, baru saya nampak bila saya belajar dengan dengan orang yang memilih sangat keturunan ni, maksudnya dia memilih audiens dia, baru saya nampak dia punya value tu sangat luar biasa. Sebab saya tunjuk contoh satu. Kalau kita bagi produk percuma dengan bagi produk tu dengan harga RM2, dia mentaliti dua audiens dia berbeza, sangat berbeza.
Saya setuju. Sebab tu saya semenjak daripada 2 tahun yang lepas, start daripada tahun lepas sampai ke hari ni, saya dah tidak ada lagi menyatakan kelas percuma. Tidak. Saya cuma bagi tahu kalau saya nak buat kelas ni, saya akan buat letakkan harga. Paling murah pun saya letak mesti RM3 atau RM5. Paling murah. Sebab kita nak pilihkan audien tu. Kalau kita nak buat free ni, dia sekadar untuk kita nak bersosial lah. Macam ni okey, tak masalah. Sebab tu saya allow je kalau siapa jemput saya memang willing to spend masa. Sebab waktu tu lah kita nak bagi kita punya energy, kita nak bagi kita punya opinion. Sebab opinion kita bukan semua betul pun mereka. Nak kita semua boleh terima kita punya opinion, tak kan. Apa yang saya dah cakap ni, saya dah mula buat dan saya mula ada rasa energy tu. Okeylah, jadilah tu. Tapi itulah audien tadi, sebut pasal keturunan ni, itulah pentingnya kita nak memilih audien kita. Kalau audien ni betul kita pilih, betul lah cara dia. Kalau kita betul-betul buat free, tapi audien tu ditapis dengan cantik, insyaAllah akan beri impact yang besar pada masa panjang. Okay, ni mungkin saya nak tambah sikit kot. Tuan Izzat sebut pasal keturunan storytelling semua. Macam saya sendiri bukan, saya sendiri dengan agensi. Supaya yang tak tahu, saya buat copywriting dan setelah masa sama saya buat dengan agensi juga time saya. Kita ada satu klien tau. Klien ni dia produk essential oil. Oh, okay, essential oil. Dia punya target market dia ialah golongan yang macam ada jugalah doktor apa semua. Kalau tengok dari segi konten penulisan harian dekat dia punya page tu, daripada segi engagement memang tak ada. Memang bukan jenis orang yang suka komen, tapi kita tahu yang audien dia membaca, silent reader, dan orang-orang yang jenis yang macam doktor yang ada status sikit ni, dia jenis yang membaca, tapi dia membaca dia tak komen. Tapi bila kita pergi kepada e-commerce apa semua nanti, dia membeli. Dekat situ kita nampak tu lain audience lain dia punya ni. Sebab Dr. Izan tadi ada sebut pasal silent reader ni, betul, saya setuju. Sebab tu email marketing sampai sekarang dia tak mati. Betul. Sekarang dia tak mati. Syarikat besar-besar pun pakai lagi email marketing. Dan paling dahsyat sekali, untuk cerita pasal keturunan ni, orang yang membina keturunan yang tepat ni, sebenarnya dia orang telah mengumpulkan kelompok-kelompok berduit yang sangat luar biasa. Itu yang saya perasan. Ni saya perasan. Sebab yang kelompok yang ada berduit dalam status ni, dia jarang komen sebenarnya. Dekat daripada produk tu saya belajar sesuatu tu. Sebab dia berbeza dengan orang lain punya produk. Betul. Ni soalan dia just go through yang dia rasa saya tulis ni kot. Value pada orang yang nak dapatkan produk kita jual, bukan diri kita. 2, NLP dalam storytelling. 3, follow up guna guna storytelling. Dia just ceritakan balik lah ni Tuan Helmi ni. Rajin Tuan Helmi, Makcik Kiah dan Pak Saleh PM8 guna NLP. Banyak marketing yang paling dahsyat berjalan. Kita pernah tengok iklan daripada Petronas sendiri. Kita pernah tengok kan, ni dia sentuh pasal Ustaz Abiliu kan. Betul. Sebenarnya apa yang dilalui oleh Ustaz Abiliu sendiri, apa yang dilalui oleh kita punya arwah Puan Yasmin yang buat tentang Petronas. Saya suka. Saya tak tengok iklan tu. Sebenarnya bila mereka menggunakan storytelling yang lebih touch kepada manusia ni, lebih touch pada emosi ni, yang kita nampak macam Abiliu sendiri kan, dia punya impact ni luar biasa. Macam Abiliu dia ada satu, tak tahu lah, Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan. Penulisan dia ni memang menyentuh perasaan, memang sangat-sangat sentuh. Saya sendiri kalau baca pun kadang-kadang boleh menitik mata. Tu sebab kadang-kadang saya baca cerita-cerita dia pagi-pagi aku cepat baca, lepas tu aku tinggal. Sebab kalau aku lama-lama baca nanti dia macam air mata mana. Tengok sekali Dia tak tahulah, mungkin Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan. Dengan penulisan dia ni orang mula tersentuh. Tu cepat tersentuh. Ni dia punya, sebab hari-hari tau, dia tak perlu membaca, tapi setiap hari dia jumpa orang, masalah timbul hari-hari, dia try selesaikan masalah tu. Yang tu yang dia punya percakapan, dia punya penyampaian tu, Allahu Akbar. Allah memang gifted lah, Allah Ta'ala bagilah. Satu lagi apa yang diceritakan tu dekat dengan kita. Mirroring dia kita. Ya? Dia punya mirroring tu, mirroring bila orang baca tu dia terasa macam, kalau jadi
dia punya empathy dia punya pain dia, Allahu Akbar, dia rasa betul-betul nampak dan terkesan benda tu kan. Betul. Saya sendiri yang suka menulis, mengajar orang storytelling pun terkesan. Apatah lagi dia yang boleh, Allah. Betul. Masya-Allah. Okey. Sekejap. Okey. Testimoni ada storytelling, pakai storytelling buat iklan. InsyaAllah. Kalau siapa nak belajar mungkin boleh nanti Tuan Izan boleh promote kelas. Ya. Masya-Allah. Kelas saya buat kelas murah sangat. Nanti saya akan buka dia punya promotion punya ni, kita akan bagi link dia. Saya punya kelas tiap bulan ada sekali. Biasanya saya buat 2 kali lah. Kelas kita, satu kalau Telegram tu kita panggil dia kelas storytelling fast selling. Maksudnya dia punya skrip tu simple tapi dia ada cerita. Dia macam dia campuran hard sell dengan story, dicampurkan sekali. Dia jadi tu saya panggil dia storytelling fast selling. Fast selling. Nama tu dapat daripada Fast and Furious lah. Kan? Storytelling fast selling masih dapat tu kan. Nak jadikan cerita ni sebab apa? Bila kita buat cerita dia terus menjual. Dia seolah-olah macam mana mak-mak kita dulu bila nak buat sesuatu jualan atau nak cerita sebenarnya dia terus jual. Oh, aku beli kat sini lah. Ni yang paling murah sekali. Dia buat macam tu kan. Ni dia. Yang kita nampak lah. Okay. Ada lagi soalan. Storytelling adalah 2 hala. Bahasa 2 hala. Okay. Point is banyakkan dengan masalah manusia. Betul. Okay, sebab berbalik kepada, let's say kalau kita sebagai peniaga, kalau kita nak menjual produk, dia pada asas dia produk dijual adalah untuk menyelesaikan masalah. Betul. Tapi banyak orang salah faham ni. Dia kebanyakan manusia hari ni, yang contohnya orang yang baru-baru nak naik buat kooperatif, nak buat storytelling semua ni, dia menggunakan masalah tu. Contohnya macam orang jual insurans, maaf cakap lah. Dia satu menggunakan apa? Dah accident. Dulu tak berani, dah mati sebab accident. Dulu tak berani tak berani nak ambil apa? Nak ambil insurans awal-awal kan. Dah mati kan susah. So ayat yang digunakan ni sebenarnya dia ada objektif dia. Betul lah apa dia kata. Kita kena buat persiapan awal. Betul lah. Tapi dia punya ayat tu menampakkan harassment ataupun menunjukkan kebencian atau menunjukkan negativity. Itu yang menjadikan setiap apa benda yang dia tulis tu menjadikan orang tak suka membaca dan orang mula cemur apa yang dia sampaikan. Ini salah satu contoh. Hari ni banyak pula disalahkan insurans. Mohon maaf lah ya. Bukan. Kita bukan nak contoh tu kan. Betul. Faham. Ke apa kan. Satu lagi daripada segi polisi Facebook sendiri, kalau let's say kalau buat iklan Facebook sendiri, kita tak boleh buat copywriting yang berbentuk personal attribute macam menyalahkan orang tu. Itu kena tahulah. Contoh macam let's say kalau kita ada produk kurus, kita beritahu anda gemuk, anda tak kurus-kurus, benda tu memang tak boleh. Itu tak dibenarkan lah. Itu yang terjadinya bila kita baca daripada sini, nak kupas balik pasal apa ni Tuan Helmi bagi tu dakwah kan, dakwah Nabi kan. Memang sebenarnya apa yang telah dibawa oleh dakwah Nabi ni sebenarnya konsep dia punya konsep satu je. Menceritakan kebaikan dan tidak ceritakan keburukan. So dalam Facebook dia tak bagi kita buat penghinaan, tak bagi kita bagi kritikan, tak bagi kita macam apa ni dipanggil apa, menyindir, bahasa-bahasa yang menyindir, memang tak bagi. So dalam dakwah Nabi mana ada benda ni disebut. Tak ada pun nak apa ni, nak menghentam orang tak ada, nak menyindir orang tak ada kan, nak memburukkan orang pun tak ada. Jadi pembawakan yang kita bawa, kalau kita tulis yang baik, pasti kita akan dapat yang baik. Ini saya point dia. Key point dia. Tulis yang baik, dapat yang baik. Tulis yang buruk, kita yang stres. Itu dia. Tak ada benda lain lah. Mungkin ada soalan lagi. Okay. Kalau buat fast selling kita nak letak gambar apa? Gambar produk ataupun yang berkaitan dengan story? Kalau yang ini saya memang suggest dengan gambar dengan produk. Tapi gambar tu jangan letak gambar produk semata-mata. So ada orang pegang buat flat lay ke kan, layout daripada atas ke bawah ke, ni okey, tak ada masalah kalau fast storytelling ni. Tapi kalau betul-betul buat story, tak ada gambar pun orang suka baca. Kalau betul-betul nampak kan, hanya sekeping gambar pun dah jadilah. Sebab dalam sekeping gambar boleh jadi beribu-ribu cerita. Betul. Okay. Kalau kita tengok iklan yang terbaru ni, kita tengok yang Siti Nurhaliza nak keluar manifesta kan, Siti 2020 kan, pasal nak? Iklan dia bertaburan sekarang kan, jual saja. Saya baca berita dia tadi, apa kisah dia, baru saja diterbitkan berapa banyak tu dah sold out dah.
Dah soal. Tak tengoklah gambar dia buat apa, dia tak letak pun gambar produk ke apa pun. Dia letak gambar dia yang tengah merenung satu benda kat atas ke tu. Dia tu merenung. Nampak story kat situ. Itu yang nampak dia. Kesan dia. Okey. Tuan Izan, sedar tak sedar kita ni dah sejam lebih sebenarnya. Oh ya ke? Oh ya, sungguh. Ya, tadi kita sembang kan sejam je ni. Ya, sejam. Apa juga. Sebab dia pun bagi soalan banyak. Masya Allah. Okey. Tak ada masalah. Saya suka macam ni sebab kita ada dua hala atau dengan kita punya audience sekali. Okey, ada lagi? Berapa patah perkataan ni? Berapa patah perkataan bagus untuk storytelling? Tadi saya dah kupas lah. Kalau you all boleh tulis 350 patah perkataan ke atas, you all akan nampak dua perkara yang paling besar. Meningkatkan rating sehingga 10%. Branding kita meningkat dan kita punya credibility meningkat, kepercayaan meningkat. Dan kita jangan hiraukan pasal like, comment, share. Sebab orang yang membaca ni, macam tadi Tuan Fido cerita tadi, orang yang membeli dengan kadar yang besar ataupun membeli dengan kadar yang kerap ini, mereka ni tidak sangat nampak depan mata menonjol kita ni. Tidak. Mereka memang silent. Dan yang paling penting sekali, bila kita menulis di atas 350 patah perkataan, sebenarnya kita sedang melatih kekuatan diri kita untuk menulis satu benda yang berada dalam emosi yang kuat. Sebab apa? Bila ada 350 perkataan, kita dapat cover 3 benda. Orang yang auditory, orang yang visualize dan orang yang kinesthetic. Yang kita akan pukul rata daripada tiga-tiga ni. Boleh nampak insyaAllah Puan Bidan nampak insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Tuan Izan, mungkin mungkin ada soalan terakhir ataupun ada sikit kata nasihat sikit lah. Dah ke sejam dah ni. Rasanya kita tadi poin-poin tadi pun kita ada bagi nasihat juga. Okey. Nasihat saya diulang semula. Menulis jangan short form, jangan shortcut. Short form dia jadi macam perkataan tu dipendekkan. Yang jadi YG je kan. Kalau tak tu dia dipangkah aja, X tu je kan, jadi macam X kan. Jangan menulis macam tu. Terus tulis penuh dan kemudian jangan mula menulis dengan perkataan-perkataan yang dipanggil perkataan-perkataan yang telah diubah suai supaya apa? Supaya kita rasa macam Facebook akan tutup kita punya ruang pembacaan lah. Saya percaya satu benda. Kalau tulisan kamu bagus, perkataan kamu bagus, kamu telah memberikan keizinan kepada Facebook ataupun IG untuk buat translation. Sebab dekat bawah tu nanti, dekat bawah copywriting kita, kalau kita orang lain jumpa kita, dia akan jumpa C translation tau. Translation ni. So kalau bahasa Melayu tu, biasanya orang dia akan tekan, dia akan tukar translation ke bahasa Inggeris. Betul tak? Betul. Cuma yang trik yang mereka ajar tu, saya tak kata dia dosa ataupun dia tak boleh guna. Saya cuma cakap kamu pilih keturunan kamu. Itu je ayat ni. Paling penting sekali. Paling penting sekali. Lepas nasihat saya seterusnya. Orang memandang kita bukan dari segi penulisan saja. Orang memandang kita dari segi berapa lama atau berapa banyak consistently kita menulis. Ini paling penting. Story kita pendek-pendek pun kalau kita boleh buat satu hari lebih daripada 11, lebih daripada setiap sejam ada satu cerita pendek je pun. Sekarang ni contohlah, pagi tadi aku update, sekarang ni pagi-pagi aku jumpa kawan aku, ajak dia makan roti canai tapi dia tak nak. Sombong betul dia. Dah, satu cerita. Nanti sekejap lagi sambung balik. Lepas makan roti canai jumpa. Ini consistently. Kalau kita menulis, walau kita tak boleh tulis panjang tapi kita tulis ringkas-ringkas tapi consistently. So bila kita konsisten, percaya cakap saya, yang tak pandai jadi pandai. Dia macam ibarat macam orang cakap lah, daripada sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu pepatah orang dulu-dulu kan. Kita nampak ada. Dan nasihat saya yang terakhir, apabila kita menulis bukan untuk kita punya diri saja. Kita nak menulis untuk pembaca kita yang mana dia merasai emosi itu mewakili kepada mirroring. Nombor 1, mirroring. Nombor 2, dia mewakili kepada faedah yang dia dapat. Dah lah dia rasa benda tu aku yang punya. Lepas tu dia ada keuntungan, faedah. Itu yang kita nampak. Lepas tu bila kita menulis lagi, kita menulis bukan menulis untuk sekadar untuk buat duit je. Kita menulis untuk membina karier. Kalau korang ingat benda ni, korang duduk dekat dalam bidang online ni memang jadi mudah.
Dia akan jadi mudah. Ni je lah poin-poin ni nasihat saya. Itu je lah. Mungkin saya nak tambah sikit lah kot. Ada orang yang tengok ni. Sikit je. Tak banyak pun. Okay. Mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan rasa macam susah sangat nak buat copywriting ni, apa payah sangat nak menulis kan. Nasihat saya first kali jangan give up lah. Sebab asal ni kalau ikut saya dulu awal-awal tu tak reti juga buat copywriting tu kan. Betul. Awal-awal belajar dulu serius. Waktu buat dulu mula saya buat copywriting 2 minggu baru siapkan satu copywriting Facebook. Lamanya 2 minggu. Elok-elok lepas tu orang lain pula curi. Itu frust rasanya. Tapi bila sebut pasal curi ni, saya sebut pasal curi ni, saya teringat satu perkara tau. Bila saya belajar dulu dengan guru saya seorang, dia kata, if somebody stole your story, dia kata, orang bahasa Inggeris lah pula ya. Okay. Dia kata siapa-siapa saja yang telah mencuri storytelling kita, sebenarnya kita telah membangunkan diri kita dengan satu credibility yang sangat tinggi. Jadi kita tak perlu pun nak kecam orang yang ambil benda tu. Kita just comment, bagusnya cerita kat atas ni, macam saya punya cerita ni kan. Buat benda tu seolah-olah macam tidak ada apa-apa. Kalau boleh kita cari orang tu. Saya pernah jumpa orang yang pernah copy paste cerita-cerita kita kan. Apa saya buat? Saya komen dekat wall dia, seronoknya cerita ni. Dia jadi macam ni kan. Bagusnya share tulisan saya. So at least dia terasa macam segan tau. Nanti dia akan edit, dia letak share nama kita. Tu point nombor 1. Kedua, kalau saya tak dapat nak komen, saya akan PM dia. Tidaklah saya terus screenshot orang tu, terus membabi buta, terus kita terus cakap orang ni telah curi aku punya. Sebab saya cakap tu terang lah, tak semua orang dia ada ilmu tentang ilmu tentang plagiat. Dia tak ada. Betul. Saya pernah jumpa satu orang yang pernah menggunakan nama saya untuk jual produk dia. Dia ingat bila dia duduk kita buat storytelling tu, kita memang bagi contoh, tapi contoh tu diguna dengan nama-nama kita dia sekali kan. Saya PM dia. Saya kata baguslah buat macam tu. Cuma masalah utama, you telah menggunakan nama saya untuk jual you punya produk. Jadi produk you tak ada kaitan dengan saya. Jadi saya nak minta izin satu. Saya cakap dengan dia, saya minta izin satu, tolong remove nama saya dan tolong buang copywriting yang you pakai. Itu je. Lepas tu dia kata minta maaf lah apa. Jadi orang tu jadi bagus. Sampai dengan sekarang pembeli tetap lah kita. Betul. Tapi bila jadi macam tu sebenarnya itu satu kelebihan. Dia kena jadi kita punya copywriting kena jadi lagi baik daripada apa yang kita buat sebelum ni. Saya dia kemah dia, saya nampak. Saya kan Tuan Firdaus, kalau cerita pasal produk digital, orang yang pakai produk digital ni berlambak. Beli satu kongsi 5, beli satu kongsi 30. Itu perkara biasa dalam digital kan. Apa yang saya buat adalah, saya akan cari jalan, solusi yang paling bagus ialah saya cari jalan untuk bersembang dengan orang yang serahkan benda tu ataupun orang yang buat kesilapan tu. Sebab saya perlu bagi tahu dengan dia, benda ni sebenarnya tak bagus, benda ni. So kalau kita terus menghentam dia, kita tak tahu keadaan dia. Itu yang saya jarang hentam orang tu lah. Betul. Saya macam tu. Simple je. Sebab kalau ikut, kalau tengok saya, ibu-ibu yang saya sebelum ni pun ada kat dalam Shopee tu Izzat. Allahu Akbar. Saya dah berapa banyak lah. Orang yang Shopee tu, saya kata alhamdulillah jual buku saya. Cuma masalah saya kata, saya cakap alhamdulillah lah, alhamdulillah jual buku saya. Maknanya famous juga lah buku saya. Dia kata, jadi cuma masalah utama kat sini, awak tak ada akad jual beli dengan saya. Akad tentang bagaimana awak nak jual produk saya dan saya. Kalau awak betul-betul nak jual, jom kita JV. Saya cakap macam ni, saya tak buat lawan. Saya ajak orang yang buat benda masalah tu, saya ajak dia kepada apa? Ajak dia kepada kita jadi kawan. Ni je. Kita tak buat jadi lawan, buat apa? Membazir masa. Kecuali kalau dia memang tak nak layan kita lah. Kita PM tak nak layan, kita bala mesej tak layan, angkat telefon pun tak. Ni memang cari naik. Okey, Tuan Izzat, terima kasih banyak masa ni. Dah dekat apa dekat 90 minit juga. Alhamdulillah. Moga ilmu lah satu sampai. Itu ilmu seronok orang share posting ni. Nak CNP pun saya bagi je. Okey. Kita boleh declare lah. Kalau kalau kita tak nak orang ambil kopi dan kita pula cepat terasa, boleh tulis kat bawah. Tulis bawah sekali, tulis itu sebarang share tidak dibenarkan. Sebarang copy paste tidak dibenarkan. Sila tekan button share.
ini tulisan yang macam ini akan menyelamatkan isu yang korang rasa tadi tu, orang kena curi lah apa. Kalau tak nak orang curi, bagi tahu siap-siap. Kalau tak nak, kata pepatah apa, kata pepatah Firdaus, kalau tak nak di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai kan. Pantai bukit, senang cerita. Tak ada pantai kena. Awal-awal tu macam masa waktu mula-mula belajar memang rasa macam menyirap lah. Kita first time belajar ambil masa 2 minggu. Lepas dah ni kita belajar, rupanya kita boleh daripada situ sebenarnya saya tambah baik copywriting. Lepas tu rupanya benda tu ada hikmah sebenarnya tu Izan. Saya suka ambil benda tu jadi positif, simple je. Betul. Jadi dia positif sebab apa? Kalau kita ambil benda tu secara positif, kita sebenarnya sedang membawakan orang yang ambil karya kita ini, kita jadikan dia kawan, dan satu masa kawan yang kita telah mengirim, kita telah membangunkan satu jambatan ilmu untuk dia juga. Malahan kita bagi tahu ilmu yang tentang tak boleh plagiat, tak boleh nak ni, hang tak boleh copy paste je, hang kena buat macam ni. Jadi dia automatically kita telah salurkan satu lagi jambatan kebaikan untuk dia. Sekiranya kebaikan ni diteruskan, itulah hadis bagi tahu kalau dia amalkan kebaikan yang kita sampaikan ni, sampai kiamat nanti dia akan bagi pahala pada kita. Ni saya cubalah kan, saya orang yang baru belajar bab agama kan. Saya cuba macam ni. Saya belajar kan tuan, banyak kan belajar dengan tuan Izan ni. Itulah, moga belajar semua. Belajar banyak ni, masya-Allah. Okay, terima kasih tuan Izan kerana ada link tak nak orang cuy jangan tulis dekat Facebook. Ini kita tak boleh lah, sebabnya hak individu ni kita tak boleh halang kan. Cuma apa yang kita rasa tak sama dengan orang lain tu rasa. Rambut sama hitam, hati kita lain-lain. Jadi tangan sama je tangan kita ada 5 ada 10 kan, tapi dia punya apa ni, emosi untuk penulisan dia kita tak tahu orang punya perkataan. Cuma kalau nasihat saya ni akhir sekali simple je. Kalau rasa tak nak orang copy paste, walaupun kita buat security, just tulis kat bawah tu sebarang share copy paste tak dibenarkan, hanya boleh di share dengan tekan button share dah. Simple. Selesai masalah. Sebab kalau satu macam sebelum ni saya adalah dengan kawan saya Syafiq Taib, dia online marketing jugalah. Dia ada share satu quote yang dia cakap apa-apa juga penulisan ni sebenarnya bekalan kita dekat sana. Maksudnya kita betul apa yang kita tulis tu sebenarnya ada tanggungjawab kita jugalah. Bukan sekadar dekat sini, tapi bekalan kita dekat sana. Itu yang dipanggil kita kena tanggung kat dunia ni. Jawab kat sana tu maksud dia tanggungjawab. Tanggung dekat sini kat dunia kan, nanti dekat sana kena jawab lah. Betul, samalah bijak sana. Bijak tu mesti kat sana kan. Betul. Aku betul lah orang lama-lama fikirkan benda tu. Betul fikir gitu. Perkataan tu memang dibawa dakwah ke terus kan. Boleh insyaAllah Okey, insyaAllah Tuan Izan. Kalau ada jemputan ni, saya nak jemput boleh? Boleh, bagi tahu je bila waktu ni tak ada parameter, jalan terus. Apa dah Okay, terima kasih juga siapa yang masih tengok live ni. Ada ramai lagi ni. Ada ramai lagi insyaAllah. Helmi lah dia cakap tu. Muhasabah. Saya pun tahu lah. Sebelum kita akhir ni, saya pun ni kita boleh Tuan Firdaus boleh. Sebelum kita berakhir ni, saya cuma nak cakap satu, yang baik ni Allah Ta'ala je yang bagi kebaikan dia. Kalau kurang baik ni pada saya sendiri, dan sekiranya ilmu ni rasa bagus untuk kita sendiri, untuk kawan-kawan, kita cubalah share pada orang ramai. Mungkin kebaikan yang kami cerita ni boleh memberikan mereka impact dalam mereka punya perniagaan. Ada yang orang baru nak bangun, ada orang yang tak nampak jalan dia, kita bagi satu cahaya untuk dia. Jadi bila kami sampaikan ni, terutamanya saya yang sampai tadi, orang yang banyak cakap ni banyak dosa. Jadi saya mohon maaf dan ampun kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Itu je lah. Dan terima kasih Firdaus jemput malam ni, Masya Allah. Terima kasih banyak kata Izan. Ini belajar. Terima kasih banyak. Belajar lah. Okay, insyaAllah kita mungkin tutup majlis dengan Bikin Perah solat masa. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.